Ini itu sangat bermakna oleh Tuan Haji Zulkifli. Lebih kurang 10 hari lagi akan berkhidmat dan bergelar penjawat awam. Jadi kita yang bersama-sama dengan beliau bergelumang dalam dunia pendidikan yang sangat lama, mengenali beliau. Jadi rasanya majlis malam ni memberi makna kepada kita semua. 35 tahun Tuan Haji Zulkifli berkhidmat sebagai guru. Tugas pertama di SMK Sultan Baldi Shah. Sejarah perkhidmatan beliau 10 buah sekolah, semua dalam daerah Kulim Bandar Baru. Rupa-rupanya Tuan Haji Zulkifli ini antara guru tersohor dalam tasawuf Islam. Sangat banyak yang dirahsiakan daripada kita, dan apabila diteliti sangat hebat orangnya. Jadi sama-sama kita doakan supaya persaraan beliau ini akan memberi kesihatan yang lebih baik dan bukan penamat silaturahim kita. Kerana bersara dari perkhidmatan awam tidak bermakna bersara juga dalam silaturahim dalam bidang pendidikan bersama-sama dengan kita semua. Jadi untuk meneruskan acara, dipersilakan Ustaz Ishak Zulkifli untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عن أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة بعد الممات. اللهم يا رحمن يا رحيم, kami merafakkan kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dan menghadiri majlis budi disanjung jasa dikenang Tuan Haji Zulkifli bin Muhammad pada hari ini ataupun pada malam ini. Ya Allahumma ya Qahhar, ya Allah, kurniakanlah kepada kami jiwa dan hati yang sentiasa mengenang jasa orang yang telah berbakti dan berkorban untuk melihat kemajuan dan kecemerlangan pendidikan di negeri ini, yaitu negeri Kedah khususnya dan Malaysia amnya. Kami juga mengharapkan Engkau kurniakan kepada insan yang diraihkan pada hari ini kehidupan yang penuh gembira, ceria, bahagia, serta dikurniakan dengan kesihatan, kesejahteraan, ketenteraman dan ketenangan. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini sebagai pertemuan yang diberkati dan dirahmati, dan jadikanlah perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan yang Engkau pelihara daripada mara bahaya dan keburukan. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azabi maghfiratik wassalamata min kulli ithmi wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wal najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala aiban illa satartah wala hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Majlis makamkan ucapan terima kasih. Yang diraihkan Tuan Haji Zulkifli bin Muhammad Surah ni tak sejuk-sejuk belai surah. Mandi pun takut, tidur pun takut, takut tak jaga. Yang diraihkan Tuan Haji Zulkifli bin Muhammad, Gawai Pendidikan Daerah Kulim Anak Baru, Yang Besar Tuan Ketua PBD Daerah Cameron Highland, Tuan Haji Halim, barisan-barisan timbalan pengarah, semua barisan-barisan pengurusan tertinggi Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, tuan-tuan ketua-ketua PBD, urus dia sektor perancangan di atas usaha ini, di mana yang diputuskan dalam mesyuarat kita sebelum hari raya itu, bahawa kali ini kita kena buat mesyuarat ke Cameron Highland dan kita dapat menunaikan hasrat kita semua. Terima kasih semua. Dan pada malam ini kita meraihkan rakan kita yang lama di negeri Kedah ini dengan 10 buah sekolah sebenarnya yang disebut tadi 34 tahun. Dan saya nak cakap sikit lah, nak cerita sikit bagaimana Tuan Haji Zul dipilih sebagai seorang PPD. Cerita bila kan, kita ada sejarah masing-masing dalam karier kita, laluan kerjaya kita. Pada tak silap saya pada tahun 2016 atau 2016 bila Tuan Haji Turin nak dibawa balik ke jabatan sebagai ketua sektor di jabatan. Masa itu Tuan Haji Turin jadi PPD Kulim Anak Baru, nak bawa ke jabatan, nak ganti tempat Tuan Haji Muhtar lah, Muhtar Hashim, orang Perantara lah. Kemudian dalam pemikiran saya masa itu, saya ketua sektor, Tuan Haji Safarudin jadi timbalan, Datuk Azuyah jadi pengarah. Kami duduk mencari, nak cari orang Kulim itu susah. Nak cari orang Kulim jadi PPD ni ramai, tetapi tak kenal. Kita ni bukan kenal sangat orang pengetua masa tu, yang duduk di Kulim, yang duduk di Baling, kita tak berapa kenal. Seorang dua saja yang kita kenal. Dan risik-risik itu, kalau tak silap saya, kita rujuk juga, tanya juga Tuan Haji Turin, antara calon-calon kita tanya juga Haji Turin. Siapa tanya saya tak ingat, ada Datuk Zuyah ni ataupun Tuan Haji Safarudin ataupun saya sendiri, saya pun lupa. Itu risik-risik juga. Dan kami di jabatan 3 orang pada masa itu tengok juga sekolah senaran, sekolah-sekolah menengah di daerah Kulim Anak Baru, sekolah senaran, nak tengok semua-semua. Mentua Barisha perempuan masa tu lah, mentua SMKK Tuan Izul kita lelaki, Parlimen Besar masa tu juga Aziza Ishak tu, masa tu saya perempuan. Dan akhirnya ono-ono Tuan Haji Zulkifli lah. Dan kita rujuk di unit yang menengah. Di unit menengah pada masa itu, sikit biodata Tuan Haji Zul ni nak pilih jadi seorang PPD. Saya pun bukan biasanya Tuan Haji Zul ni. Kemudian pada malam hari guru peringkat daerah Kulim Anak Baru, Tuan Haji Turin jadi PPD masa itu. Datuk Zuyah dengan saya
ambil kesempatan nak pergi mengisi siapa ada Tuan Jizul di malam hari guru kuliah Bandar Baru. Pada masa itu Tuan Jizul jadi PBD, dan malam tu di majlis hari guru malam, saya berbisik-bisik dengan saya tu, Tuan Jizul, itu saya tu, itu dia kata boleh ada. Dia mudah ya, dia tak kenal kan. Dia kenal saya kenal dia sikit dengan Tuan Jizul. Itulah bermulanya pengisian ke arah Tuan Jizul menjadi seorang PBD di daerah Kuliah Bandar Baru. Dan itulah antaranya. Dan alhamdulillah Jizul setelah menjadi seorang PBD mengadakan hubungan yang rapat dengan jabatan, dan selepas itu pelantikan beliau, PBD Kuliah Bandar Baru berada pada landasan yang betul, dan bekerja kesinambungan yang dibuat oleh Tuan Haji Aziz Sulaiman, bekas pengarah kita, disambung oleh Tuan Haji Turin, dan disambung terus oleh Tuan Haji Zul kita. Dan alhamdulillah sehingga hari ini Kuliah Bandar Baru nampak tenang. Kerana di sekolah kita tak boleh mana kalau banyak masalah di sekolah, kita tak boleh nak tuju kepada kepimpinan PBD. Tetapi kita lihat kes by kes, bagaimana pengurusan kepimpinan seorang ketua dalam pendidikan di sebuah daerah. Kalau banyak kes, kita kena lihat kes itu datang daripada tuan PBD kan, ataupun pegawai PBD kan, ataupun kes-kes yang berlaku di sekolah. Itu perkiraan kita di peringkat jabatan. Dan sehingga hari ini kita ambil kira perkara itu. Kita pun tak boleh meletakkan ada kes di sekolah menengah Datuk Dara Pahlawan, kes buli, kita nak letak kepada kegagalan seorang kepimpinan PBD. Kita kena tengok secara overall, adakah PBD memainkan peranan dari sudut saksiah budak-budak. Buat macam baru ni lah di Langkawi, Kolam Menengah Kekuasaan Tunku Putra. Kita nak salahkan pengetua pun tak boleh. Kita nak berat tanggungjawab, tetap tanggungjawab. PBD masa tu Cara Nazri, Nazri ada orang lah, bukan baju korporat putih. Nak kata dekat Saudara Nazri tak boleh juga. Nak salah pengetua Cik Yusuf tak boleh juga. Benda tu berlaku dalam suasana yang tak pagi, pukul 9 pagi, sebelum hari raya, sehari sebelum hari raya, ditolak seluruh negara. Satu suasana yang berat lah. Tapi kita melalui proses tata cara yang betul, bagaimana nak menjawab panggilan telefon daripada kementerian, panggilan telefon daripada pejabat menteri. Kita buat proses biasa. Sampai malam pun Google Meet juga dengan Tuan Ketua Cik Yusuf pada malam itu untuk nak buat jawapan. Saya pun semak pukul 12 tengah malam. Itu kerja kita lah. Tapi tak boleh lah berlaku di sekolah. Kita nak letak kegagalan seseorang kepimpinan PBD dan juga kegagalan pengarah berlaku dalam bilik belajar. Dia nak letak peristiwa itu, nak letak pada kegagalan PBD, tak boleh. Kegagalan pengarah pun tak boleh juga. Sebab kena tengok keadaan yang berlaku, suasana yang berlaku, mengapa berlaku, apa yang berlaku. Itu kita kena tengok di sudut itu. Dan alhamdulillah, kemudian Tuan Haji Zul kita, sepanjang beliau menjadi seorang PBD, antara yang lama, 4 tahun lah, 4 tahun ni Zul, 4 tahun, antara yang lama
PBD, beliau dapat menenangkan daerah Kulim Bandar Baru. Kalau kegagalan Tuan Haji Zul menenangkan pengetua, guru besar, cikgu, budak-budak di daerah Kulim Bandar Baru, saya ni mana tiap hari kena pergi Kulim. Dari buat kerja lain pun nak kena pergi Kulim. Nanti tolong selesai. Di sekolah ke, melibatkan pengetua ke, guru besar ke. Saya nak kena turun tiap hari lah, contohlah. Kita nak kena turun tiap hari pergi di Kulim Bandar Baru. Sebab suasana yang tak elok. Oleh kerana mungkin patut-patut peristiwa yang berlaku dan kita nak kena cari PBD. Itu dia. Mana Tuan Haji Zul adalah pegawai PBD yang cemerlang sebab dapat membawa kepada ketenangan di PBD. Di samping itu, hala tujunya selari dengan Jabatan Pendidikan sejak beliau jadi PBD. Matlamat pun sama, hasrat negeri Kedah pun sama. Beliau juga dapat memimpin pegawai PBD daripada pelbagai peringkat. Daripada pegawai PBD ada 40 orang, sekarang ada 100 orang, lebih kurang 100 orang di PBD Kulim Bandar Baru. Mana Tuan Haji Zul melalui proses-proses peningkatan ataupun transformasi keadaan penjawatan daripada 40-50 orang di PBD Kulim, sekarang ni ada 100 orang. Dan 100 orang tu nak jaga tu bukan senang. 100 orang. Macam saya jaga tuan-tuan, bukan senang nak jaga tuan-tuan. Bukan senang nak jaga tuan-tuan. Lebih kurang tu lah. Dan nak jaga tuan-tuan pun bukan senang. Nak jaga 400 orang tu di Jabatan Pendidikan Negeri, lagi tak senang. Dan nak jaga pegawai PBD ni, nak jaga pegawai di PBD, staf PBD 700 orang. Dan nak jaga cikgu 31,000. Bukan senang. Kemudian nak jaga budak 300,000. Tak, bukan senang. Tapi takat lah ni, alhamdulillah lah. Boleh tidur lena lah. Boleh tidur lena, minum kopi pun boleh, teh tarik pun boleh, syarat di mana pun tak bimbang. Yang bimbang masa pandemik tu, sesi 5 urus. Pagi, petang, malam, tengah malam. Syarat lepas maghrib pun 5 urus. Dengan KPM. Bilang-bilang 60 kali kalau tempoh 7 bulan. Itu senang juga. Tetapi nak tidur pun tak boleh. Tapi lepas tu Tuan Haji Zul dapat menenangkan Kulim Bandar Baru. Kejayaan Tuan Haji Zul berjaya dari sudut segala segi. Kulim menang-menang dalam pertandingan pencapaian beliau. Pencapaian akademik pada tingkat yang baik. Walaupun baru ni kosong, tahun lepas kosong dari 01. Dia satu saja daerah yang masa 101 tuan-tuan dan puan. Itu bukanlah kegagalan. Itu adalah satu kebangkitan selepas ini. InsyaAllah kita tunggulah usaha periksa Kulim Bandar Baru ni pada bulan 5 atau bulan 6 nanti. Kita tak boleh kata lah nak salahkan PBD baru nanti ni pula. Kita nak kena cari kalau bulan 6 ni adalah tanggungjawab Tuan Haji Zul. Tak boleh lari walaupun sedang bersara pada masa itu. Tak boleh lari. Orang akan cakap SPM bulan 6 ni yang akan dikeluarkan sama periksa ni bukan kita akan sebut, kita ingat ni Tuan Haji Zul yang buah tangan Haji Zul kan? Kalau jatuh Tuan Haji Zul juga, kalau meningkat pun Tuan Haji Zul juga. Nak sebut pada pengarah PBD yang baru, jika awal dah datang cadangan PBD yang tak 5 bulan dah. PBD Kulim ni antara 3 orang yang kita sebut dulu ni, Tuan Haji Bajuri, Tuan Haji Wang Khalid, Cik Rashid Abdul Rahman. Dan lepas minta 3, saya tata cara saya tak 3 orang, ikut suka mereka. Ambil siapa? Sertifikasi semua lengkap antara mereka 3. Kemudian saudara-saudara Nizam beritahu saya mereka nak tengok ranking antara 3 ni. BPSM nak tengok ranking. Saya pun kata ketiga-tiga orang ni tidak ada ranking, saya jawab kepada BPSM. Semua setara.
1, 2, 3 ini dia suruh justifikasi ikut ranking Tuan Haji Halim. Saya kata tak nak ranking. Saya minta Tuan Rizal draft satu muka surat pendek yang lebih kurang 20 barisan baris. Saya nak karang ni. Menunjukkan mereka 3 ni tidak ada ranking. Semua layak ke Kulim Bandar Baru. Mana lah kita tunggu. Setara ni depan ambil tempat ikut suka dia. Habis dah kerja sebagai seorang pengarah di JPN nak cari pengganti. Ini bukanlah nak ganti cepat-cepat. Tuan Zul duduk 10 hari tu. Malam ni pengarah abang nak berganti, tuan-tuan nak cepat-cepat. Tidak. Itu Alhamdulillah. Tidak ada apa-apa perkara itu, saya menjalankan tugas. Dan Tuan Zul, macam saya kata tadi, kejayaan memang banyak di daerah Kulim Bandar Baru. Kejayaan yang besar, dia dapat menenangkan warga pendidikan di daerah Kulim Bandar Baru. Siapa yang dapat menenangkan, pemimpin yang dapat menenangkan, mententeramkan pendidikan di peringkat negeri, di peringkat daerah, saya kira telah berjaya dengan cemerlang. Kalau kita gagal menenangkan warga pendidikan di negeri, di daerah, saya kira kita akan gagal. Dan bagi saya nak nilai macam tu lah. Kan? Pencapaian adalah hasrat kita semua. Cikgu pun hasrat yang sama, mengetua hasrat yang sama. Tetapi bekerja dalam keadaan yang tenang, tenteram, dan keseronokan bekerja dapat dipertahankan. Itu yang paling besar bagi kepimpinan seorang pemimpin pendidikan dalam keadaan yang cukup mencabar dalam pendidikan. Mesti mencabar. Dan Tuan Zul dapat membawa perkara itu di dalam daerah beliau. Dan kejayaan Kulim Bandar Baru selama ini telah menaikkan imej pendidikan negeri Kedah. Dan terima kasih, kita malam ini mengucapkan tinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada Tuan Zul. Dengan 4 tahun beliau menjadi PBD, tidak ada sebarang yang nak jadi kesan kepada dunia pendidikan negeri Kedah. Kejayaan capai, ketenangan dapat. Kalau sekolah di daerah Kulim Bandar Baru pun tak ada siapa yang nak kata Tuan Zul gagal, tak berjaya sebagai seorang pemimpin pendidikan di peringkat daerah. Itulah sikit ucapan saya. Kita doakan Tuan Zul akan diberi kesihatan yang baik. Dan kalau ada seorang pengarah, dia bila dia besar, dia melanjutkan pelajaran. Dia buat master, dia jadi pencerah. Mungkin Tuan Zul lepas ni dia buat master, mungkin ada orang master, minta jadi pencerah di Universiti Sains. Pun boleh. Ada orang yang besar, dia melanjutkan pelajaran jadi pencerah. Kemudian dia bersara sampai jadi terus bekerja lagi. Ada di kalangan bekas kita pengarah yang bersara, pegawai PPD yang bersara, bekerja, hidup dalam kerengan, melancung seluruh negara. Tuan Haji Halim dia bersara, Halim Mansur dia bersara, dia pergi seluruh negara. Last kali dia pergi Rusia. Tapi lepas tu dia nak pergi lagi. Tapi nak pergi dia mana ada pandemik habis. Bulan bawah ni dia makan kenduri sebelah rumah saya, Tuan Haji Halim. Sempat jumpa dia kira-kira nak pergi ke Hong Kong pula sekali yang kedua. Tak apa lah. Harap Tuan Zul pun kerap ke luar negara. Jadikan kamera handle ni sebagai peranda alasan peringkat permulaan nak pergi ke luar negara. Dan kesalahan Tuan Zul ni memang menarik, hebat. Kita buat di luar negeri Kedah. Rakan-rakan kita PBD yang lain, Tuan Haji Syekh Ahmad kita buat di Anyai, di bilik kecil kan. Kalau kadang dalam bilik, dia buat di Anyai. Tuan Zul duduk dalam bilik cukup hebat ni, 10 orang duduk dalam bilik. Bilik ayak dia betul. Banyak hotel-hotel yang kita pergi, hotel ni memang terbaik. Kakak saya tengok lah.
Yang kedua saya pergi tengok di Pahang 3 minggu lepas, bilik tu pun besar. Okey, kemudian rakan-rakan lain kita raih yang besar buat di Royal Club dah. Tuan Jizul kita buat di Cameron Hill. Itu satu keistimewaan. Kita menghargai orang lain, kita buat di Royal Club. Kan? Makan-makan Royal Club orang ramai. Tu pun haram, tak ada yang tak pergi. Kita ni malah ni main semua. Itu yang istimewa kita. Kan? Dibuat Royal Club di jabatan 2 km daripada jabatan. Tu pun tak pergi semua. Kan? You know kutip duit. You know kutip duit ni tak main, perlu bayar. Kita malah ni tak ada siapa yang kena kutip duit tambahan. Semua kita dapat. Kita lelaki dia lambat nak besar 15 tahun lagi. Dia nak besar, Cik Azwar 20 tahun lagi. Puan Pereng 22 tahun lagi. Puan Mani 15 tahun lagi. Ustazah Fadilah 10 tahun lagi. Masa tu dia puan bersama. Saya ni mungkin 2 tahun ganti lah. Kita pun tak nak lah. Itulah. Ini malah ni adalah malah yang bersejarah. Kita buat kepada Tuan Jizul, rakan-rakan kita yang Kamsara. Dan satu hari luar negeri kita buat dah. Lepas ni kita kena pergi ke luar negara pula untuk orang buat. Sambil mencorak di luar negara, kita meraihkan rakan-rakan kita besar. Saya ni kalau tuan nak buat, tuan kena pergi di negara Eropah. Nak bawa jadi ikut suka apa nak buat di mana. Tapi saya nak buat macam tu lah. Kalau tuan buat saya pergi di negara Eropah. Tapi kalau tak buat pun saya tak ada kecil hati. Ada pembina kecil hati. Tapi kalau tuan nak buat, tuan buatlah di negara Eropah. Utara Thailand tu bagi kat Syukri ya. Utara masuk ke badan Thailand dia tak pergi 2 tahun tu pergi. Kita buat kat Tuan Syukri lah. 2-3 orang lagi kita buat lah. Kita buat awal ni, bulan 7 bulan lepas ni kita buat di dalam. Bagi tenang bagi Thailand tu, tapi buat tenang. Tuan Jalim, dia macam tu lah Tuan Jalim. Kita ada dekat nama lama lah tapi ke Thailand. Pergi mesyuarat sama, kita buat beli perasaan. Macam di sini lah. Kita main bekerja di Cameron Highland. Kita belajar daripada Cameron, PPD, Cameron Highland. Sikit sebanyak kita dapat. Kemudian kita esok pagi kita mula pukul 8 kita mesyuarat secara maraton 4-5 jam. Kita balik lah. Okey, ingat takat itulah. Lepas saya ucapkan terima kasih sekali lagi di atas komitmen penuh 100% tuan-tuan perempuan dan kepada Tuan Jizul. Dengan komitmen beliau, saya sebagai pemimpin pendidikan Negeri Kedah mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas sumbangan yang tinggi kepada pendidikan Negeri Kedah melalui beliau sebagai seorang pengetua, tolong kanan dan juga sebagai ketua PPD selama 4 tahun. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi, sikit sebanyak perkongsian mengenai Tuan Haji Zul berdasarkan pandangan Tuan Haji Rozaini yang telah lama mengenali Tuan Haji Zul, kita dapat dengar pada malam ini. Dan sepanjang perkhidmatan Tuan Haji Zul, 35 tahun sebagai guru, 6 tahun sebagai pengetua di 3 bawah sekolah dan 7 tahun di PPD Kulim Bandar Baru, sudah semestinya mempunyai banyak susul galur sebagai penjawat awam, banyak cerita, banyak perkara yang kita boleh kongsi bersama. Jadi untuk itu, dengan hormatnya dipersilakan yang diraihkan Tuan Haji Zulkifli bin Muhammad, Pegawai Pendidikan Daerah Kulim Bandar Baru, untuk menyampaikan ucapan. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis
Encik Ibrahim. Terima kasih juga diucapkan kepada Ustaz Ishak atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Yang berbahagia Tuan Haji Huzaini bin Ahmad, Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, yang berusaha barisan timbalan-timbalan pengarah Pendidikan Negeri Kedah di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang dihormati Tuan Haji Halim bin Saleh, Pegawai Pendidikan Daerah Jabat Pendidikan Daerah Cameron Highland, tuan-tuan dan puan-puan KPPK di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan pegawai Jabat Pendidikan Daerah di Negeri Kedah, tuan-tuan dan puan-puan pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Pertama-tamanya bersyukur saya kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Satu malam yang amat bermakna, di mana kata Tuan Rahim tadi, khususnya bagi diri saya sendiri. Kerana di mana kata pengarah tadi, saya rasa belum ada lagi lah yang dibuat majlis begitu jauh daripada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Jadi ini satu penghargaan yang tinggi kepada diri saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengarah dan juga Abu Setia yang telah mengatur majlis ini pada malam ini. Kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua dan juga selamat menyambut Hari Guru yang baru kita sambut pada 16 hari bulan Mei yang lalu. Dan dalam perayaan Hari Guru tersebut, saya ingin memetik kata-kata yang berhormat Menteri Pendidikan bahawa kita sebagai guru amat penting peranannya, kerana guru mengajar, guru juga membimbing, guru juga membantu, guru juga menasihat, guru juga memberi motivasi. Yang akhirnya gurulah yang merakar kehidupan setiap insan untuk masa depan. Termasuklah kita yang ada di Dewan pada malam ini. Kita berada di sini kerana guru-guru kita sebelum ini. Jadi terima kasih kepada cikgu yang telah mendidik kita dan khususnya saya, sehinggalah akan bersara pada 31 hari bulan 5 ini. Dan bersama-sama kita juga, selain daripada guru, ada 3 orang sahabat kita, 3 orang sahabat, Cik Azwar, Cik Zaki dan Puan Prema, dan juga Puan Mahdi. Puan Mahdi ni dia nampak nanti macam cikgu tu ya. Masa hari guru di Kelantan tu saya tengok, Puan Prem tak nampak. Lama baru saya tengok, Puan Prem kan. Jadi 3 orang ni nak jadi macam cikgu lah. Nak jadi macam cikgu lah. Terima kasih. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan, saya akan bersara pada mulai 1 bulan 6 lah, hari pertama persaraan saya. Dan hari terakhir saya sebagai penjawat awal ialah pada 31 hari bulan 5 2022. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan juga, sepatutnya saya bersara kemarin 17 hari bulan. Kerana 17 hari bulan itu adalah hari kelahiran saya. Jadi semalam pun, kemarin pun sambutan hari kelahiran di PPD itu, daripada pagi sampai ke petang, kumpulan-kumpulan yang berbeza. Jadi makan, jamu makan saja, daripada sekarang ni dah naik 4 kilo lah. Dan untuk pengetahuan juga, saya bersara pada usia 59 tahun. Tidak melengkapkan tempoh 60 tahun seperti mana yang saya telah tanda tangan pada mulanya.
Pada mulanya memang saya berhajat untuk tanda tangan dalam usia 58 saja. Tapi oleh kerana kawan yang rapat dengan saya telefon sebelum tanda tangan tu, dia telefon saya. Dia kata, "Hang pilih berapa?" Saya kata 58. Dekat lah 58. Lepas tu saya tanya dia pilih berapa? Dia kata pilih 60. Lepas tu dia kempen kat saya. Dia kata 2 tahun. 2 tahun lagi 2 kali raya lah. Mau mana dia? Dia pilih 60. Jadi sembang lah panjang. Dia ingat betul juga dia kata. Tak lama mana tanda tangan 60. Jadi sebab tu saya tanda tangan 60 juga. Patutnya 2023 lah bersama dengan pengarah Tuan Haji Turi dan beberapa orang lagi yang akan bersara pada tahun 2023. Alhamdulillah lah. Kebiasaannya selama saya tugas 35 tahun ni, 17 hari guru 16 hari bulan, 17 hari bulan meraihkan pula hari kelahiran saya. Jadi sekolah selalunya kadang-kadang hari guru dengan hari kelahiran saya tu digabung sekali. Jadi ini satu-satu meraihkan hari guru dan juga meraihkan diri saya sendiri. Menceritakan sedikit sejarah perkhidmatan saya, sejarah hidup saya. Dan saya sebenarnya dilahirkan di negeri Perak, di Kampung Melaka, Paripunta, Perak, dan dibesarkan di Kampung Selingsing, Gunung Semanggun, berdekatan dengan Bukit Merah Lake Town. Dibesarkan di situ dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kampung Selingsing pada masa tersebut, dan sekarang ini dikenali sebagai Sekolah Kebangsaan Datuk Alauddin Shah di Kampung Selingsing. Selepas itu apabila tamat tahun 6, saya ditempatkan di Sekolah Menengah Izzuddin Shah. Jadi pada masa tersebut sekolah ini sekolah berasrama. Tapi saya pun tak tahu sekolah itu sekolah agama, sekolah ajaran agama macam Atak Mahmud dan sebagainya. Jadi bila terpilih, saya masa itu terpilih saya masuk sekolah asrama, saya pun ayah dan ibu saya pun amat gembira dan menghantar teruslah ke Sekolah Menengah Izzuddin Shah tu sampai tingkatan 3. Kemudian saya berpulang pula melanjutkan pelajaran di Kolej Islam Kelang. Kolej Islam Kelang yang sekarang ini dikenali sebagai Kolej Islam Sultan Alam Shah ataupun Kisas, sampai tingkatan 6. Sampai tingkatan 6 di Kolej Islam, saya melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya di bawah Fakulti Sastra Sains Sosial. Dan 2 mata pelajaran yang saya ikut, 2 kursus yang saya ikut semasa di Universiti Malaya ialah mata pelajaran Bahasa Melayu dan juga mata pelajaran Pendidikan Islam. Jadi sebab itu apabila saya membuat diploma pendidikan, jadi option juga 2 juga, Bahasa Melayu dan Pendidikan Islam. Jadi bila tiba di sekolah yang pertama, di mana yang dimaklumkan oleh Cik Rahim tadi, saya berkhidmat di Sekolah Menengah Sultan Badishah, sekolah yang pertama. Dan pada masa tersebut, untuk makluman tuan-tuan pun, saya dapat 2 tawaran. Satu di MRSM Camp Ternak Melaka, yang kedua diminta lapor diri di PPD Kulit. Jadi masa tu penghantaran maklumat ni melalui dinamakan telegram juga, tak silap pun. Dia hantar di pejabat pos yang titik ... tu. Telegram atau telefon. Telegram. Jadi terima itu, dan apabila saya terima mata pelajaran sembara ni, ada kawan-kawan yang sebelum senior yang pergi saya kenal, dia kata seronok, dia kata duduk MRSM, duduk satu bilik guru satu bilik. Dia kata kemudian pinjaman kenderaan diberi, bila kita mula lapor diri itu boleh dapat dah pinjaman kenderaan. Pada masa tersebut Proton Saga baru dilancarkan. Saya tak silap saya harga dalam 17-19 ribu masa tu.
Jadi saya pun waduh juga. Dan pada malam tersebut, siang tu terima, malam tersebut bapa saudara saya seorang tentera. Dia bawa truk tentera, dia hantar barang ke Penang, dia balik, dia singgah di rumah di kampung saya, rumah ayah saya tu. Dia rehat, dia mandi apa. Kata ayah saya cerita, kata saya dapat mata benar kem penak Melaka. Dia pun tugas di situ. Dia kata malam ni siap, kita bawa dengan motor sekali dengan truk terus lepas diri di MRSM. Jadi oleh kerana sembang-sembang, lalu ayah saya kata pergi yang dekat lah, yang Kulim. Jadi saya pun pilih Malik Kulim untuk bertemu dengan tuan-tuan dan perempuan pada malam ini. Tidak tak jumpa. Okey. Bertugas di Sekolah Menengah Sultan Malaysia. Sekolah Menengah Sultan Malaysia selama 7 tahun. Dari tahun 1987 sehingga 1994, 7 tahun. Dan pada masa tersebut saya mengajar tingkatan 6. Semua tingkatan 6 sejarah Islam. Macam Tuan Merah juga mengajar sejarah. Saya pun mengajar sejarah Islam tingkatan 6 kelas. 6 kelas. Kelas sastra ada 6. Kelas sains ada 3 di Malaysia pada masa tersebut ramai. Dan saya mengajar sejarah Islam semua. Kalau 6 atas saja semua 6 kelas. 6 kali 4, 24 waktu seminggu. Jadi bila mengajar satu mata pelajaran itu saja, mula-mula lah, kelas yang pertama, kelas yang kedua tu dia agak suka sikit lah kita nak mengajar. Tapi bila kelas yang selepas tu 3, 4 dia kita lenggang dia pergi, kan? Ingat tajuk boleh cerita lah, kan? Jadi kawan-kawan tanya nak pergi mana ni? Pergi kelas ni? Apa pun tak bawa. Jadi sebab tajuk tu kita ada ulang selalu masa mereka ingat lah. Jadi seronok mengajar sejarah ni. Dan sebab kadang-kadang masa tu sistem sport soalan ni kadang-kadang mengenal, kadang-kadang tak mengenal. Tapi kita sport juga untuk belajar-belajar. Ada 1 tahun tu saya sport ke semua soalan naik. Semua soalan naik. Dalam dewan tu senyap sunyi. Tuan pengawas kata senyap sunyi. Budak sambil menulis kat tangan untuk tambah kotak. Tulis dekat tangan. Yang keluar pada masa tersebut kisah yang cemerlang. Dan lebih cemerlang ialah pelajar-pelajar bukan Melayu, sejarah Islam. Jadi pengetua pada masa itu Tuan Haji Harun Rojak. Dalam perhimpunan dia kata kita akan himpun semua pelajar-pelajar bukan Islam ni. So mereka kencing dalam tepung, dia kata. Suruh muka budak-budak Melayu yang tak dapat sejarah Islam yang belajar daripada darjah 1. Tak boleh nak jawab. Jadi saya pun duduk atas pentas tu rasa bangga. Tapi kawan-kawan yang duduk kiri kanan tu dia kata apa suluh muka cikgu dari dulu. Okey. Sebab tu saya ditukarkan sebagai guru tugas tambahan selama 7 tahun di Malaysia tu. Sebab tu ditukarkan ke SMK Lunas sebagai guru tugas tambahan pentadbiran, iaitu menjalankan tugas-tugas penukanan pentadbiran. Dan sampai tahun 96, tahun 94 saya bertukar. Saya bertukar ke tahun 96. Saya bertukar ke SMK Labu Besar dari SMK Lunas. Dan di SMK Labu Besar tu saya tadi guru tugas tambahan tu guru tak hakiki dari segi jawatan tu. Kemudian di Labu Besar saya dilantik sebagai guru kanan mata pelajaran bahasa. Kemudian dilantik sebagai penolong kanan HEM selama 6 bulan di SMK Labu Besar. Lepas tu dilantik sebagai penolong kanan pentadbiran. Dan selepas berada di SMK Labu Besar tu, saya dipindahkan balik semula ke Sekolah Menengah Bahasa Lunas pada tahun 2000. Jadi saya duduk lama lah di Labu Besar, penolong PPD, penolong PPD penerusan sekolah lah masa tersebut. Tapi nama timbalan PPD. Dia pergi ke SMK Labu Besar, dia jumpa saya. Saya ingat lagi nama dia Cik Yunus yang masih ada sekarang ni. Jadi dia tanya saya, Cik Yunus nak balik Kulim? Sebab saya berulang daripada rumah saya di Kulim ke Labu Besar tu setiap hari lah. Jarak daripada rumah dengan
Labusa tu 28 km. Itulah yang paling jauh bagi saya dalam sejarah perkhidmatan 35 tahun. Yang paling jauh lah 28 km. 28 km. Okay. Dan bila Cik Yunus kata, Cik Yunus tanya nak balik boleh? Saya kata nak balik, saya dah lama duduk Labu Besar. Dia kata okey. Itu saja ayat dia tanya. Terus saya dapat arahan untuk balik ke sekolah menengah kebangsaan lunas sebagai penolong kanan juga. Untuk makluman, pada tahun 2000 sekolah menengah kebangsaan lunas itu dibakar oleh pelajar. Satu bangunan tu habis dibakar, termasuk bilik guru, bilik-bilik kelas, bilik-bilik penolong kanan semua habis terbakar. Jadi saya balik pada masa tersebut, dia kertas, banyak kertas di bilik guru tu, buku apa semua masih lagi berasak, masih lagi ada asap-asap. Jadi makna Cik Gunung boleh tak bagi tahu saya nak balik mana? Kalau dia kata balik lunas, saya kata tak mau. Dia kata balik kulit lah, sebab dah lama lah dia kata duduk di Labu Besar. Balik, rupanya sampai di SMK lunas. Jadi dalam keadaan tersebut pejabat pun tak ada. Saya diberi satu meja pelajar tu, duduk di belakang bangunan bilik darjah lah, diubah supaya jadi pejabat. Jadi duduk belakang dengan dekatan dengan mesin cetak. Dan cerita bila saya bawa surat tu untuk pertukaran, jumpa dengan penentua tanya saya, apa nama ni, siapa suruh Cikgu Zul mari? Siapa suruh Cikgu Zul mari sini? Saya kata saya dapat arahan untuk bertugas di SMK Lunas sebagai penolong kanan. Jadi sebab tu saya datang. Lepas tu dia kata kat saya, ingat sampai sekarang kan? Dia kata kat saya, Cikgu Zul ada di sini. Cikgu Zul kena ingat, sekolah ini ibarat kapal, dan dia hanya ada satu nahkoda saja. Satu nahkoda. Tapi kalau Cikgu Zul tak suka kapal ni, Cikgu Zul boleh pergi cari kapal lain. Hari pertama tu lapor diri. Kemudian dia kata sekolah ni dinding pun boleh bercakap dia. Saya tu heran apa dia kata. Siapa dinding boleh bercakap? Jadi bila saya lapor diri, hari tu saya pergi kantin lah. Kita kenal cikgu, sembang lah di kantin. Sembang lah di kantin dengan dua orang cikgu. Saya naik balik ke pejabat, dia boleh cerita, dia boleh tahu saya cakap dengan siapa. Oh, itu maknanya dinding boleh bercakap. Jadi di mana saya ni, dia tahu. Jadi saya pun tak apalah, saya terima lah. Saya buat kerja. Macam tu lah. Sampai dah jadi konflik lah di sekolah tu. Sebab tu dia BPD masa tu suruh saya balik. Mereka pun dah cerita lah, cikgu pun jadi berpecah belah dan sebagainya. Jadi pada masa tersebut saya dapat bantuan daripada unit perhubungan JPN. Saya tak silap namanya Saat ke apa, daripada dia tinggal di Sungai Tiang masa tu. Dialah yang ulang balik datang bantu, nak buat perjumpaan dan sebagainya, nak bagi sumbangan dan sebagainya daripada unit perhubungan. Sampai satu masa dan atuklah program tu. Dia minta saya atuk program ni, nak himpun semua cikgu. Dalam sampai satu masa dia telefon saya, dia kata kita tangguh program tu, pengarah nak tukar pengetua. Jadi terbantulah program tu, jadi tinggallah saya di SMK Lunas tu jadi penolong kanan. Dalam masa yang tak lama datanglah pengetua, iaitu Cikgu Zakuan, arwah lah, menggantikan pengetua tersebut. Okey. Selepas daripada SMK Lunas sampai 2006, saya tak silap saya 2006 atau 2007 lebih kurang. Di hujung-hujung tu ada pula penolong kanan berkelahi dengan pengetua. Jadi bila dia pergi PPD arah dia pergi duduk di SMK Lunas. Dia penolong kanan.
Jadi saya pun duduk dengan dia sebagai penolong kanan. Sekolah tu ada 2 orang penolong kanan tak berat dalam bilik yang sama. Dia pun penolong kanan, saya pun penolong kanan. Jadi dia kata saya tak mau balik lah sekolah tu. Saya tak mau balik. Tapi PPD suruh saya mai duduk sini. Kata saya tanya, saya nak pergi mana pula? Saya tak tahu kan. Oh, kulit tu yang beri. Saya kata saya nak pergi mana? Tapi tak apalah. Sebab saya pun kenal dia, duduklah 2 orang jadi fikir. Dalam bilik tu tolong kanan, tak ada lah. Duduk bersama-sama. Lepas tu, saya supaya itu ditukarkan ke SMKK sebagai penolong kanan. Jadi SMKK ni saya ada 2 kali lah. SMK Lunah tadi pun 2 kali. SMK Kulim pun 2 kali. Sebagai penolong kanan dan juga sebagai penentu. Dan selepas di SMKK saya melanjutkan mengambil kursus MPQH di Genting Highland, sebab nak jadi, dikatakan nak jadi pengetua lah, nak jadi pengetua kena ada MPQH. Jadi saya pun pergi lah kursus itu selama setahun. Tak macam sekarang ni, dulu 3 bulan lah, tempoh 3 bulan. Saya setahun berulang hari Jumaat balik, hari Ahad pergi pula, hari Jumaat balik, hari Ahad pergi pula. Maklumlah kita pun ada anak satu masih ke sekolah, ada isteri, jadi ulang-alik lah. Sampai habis tahun balik semula ke SMKK. Sebab ke masa tu kena lepas jawatan penolong kanan tu kena dilepaskan. Jadi kita tak peganglah jawatan penolong kanan, dan ada penolong kanan baru dilantik. Balik sebagai guru biasa, guru akademik biasa di SMKK. Dalam tempoh tak lama saya dilantik semula jadi penolong kanan, pergi ke Labu Besar pula. 2 kali lah Labu Besar. Pergi ke Labu Besar, dan pada masa tersebut timbalan tu Encik Husin Muhammad. Husin Muhammad dia bagi tempoh, dia kata hampir setahun ya saya akan bawa balik. Setahun ya. Alhamdulillah dia janji tepat tu. Bulan 8 saya pergi, bulan 8 yang tahun depan tu memang dia bawa balik saya ke sekolah menengah kebangsaan Jalan Paya Besar. Ini semua sekolah besar-besar, sekolah Labu Besar, sekolah menengah kebangsaan Jalan Paya Besar. Dan cita-cita ada juga dalam hati ini, cita-cita nak pergi sekolah menengah kebangsaan Tengku Panglima Besar. Tapi hasrat tu mungkin tak capai. Sekolah besar-besar semua kan? Adik saya juga seorang cikgu mengajar di Taipei. Ada kursus bersama dengan cikgu-cikgu di Kulim, melibatkan guru di Negeri Kedah. Jadi dia tanya, dia beritahu, kata ada abang saya di Kulim, cikgu juga, nama apa, dia begitu, Zulkifli Muhammad. Zulkifli Muhammad ni dia mengajar sekolah besar-besar ya. Saya pun, adik saya tanya, hebat abang mengajar di sekolah besar-besar ya. Hanya sekolah tu nama Labu Besar, Paya Besar, Panglima Besar kan. Okey, jadi balik semula ke sekolah menengah kebangsaan Jalan Paya Besar tu. Sekolah ni lama saya duduk 6 tahun. Tapi rasa sekejap ni. Dan sekolah tu memang hebat lah. Memang hebat. Mula-mula sekolah tu dibuka, arwah Cikgu Makno jadi pengetua. Paip air ni semua patah. Patah habis saja nak tengok. Dia sampai tingkat 4 tu ayat tu turun jadi bawah tu. Saja lipat macam tu. Kalau hari raya ni muncul dalam tandas, dalam macam-macam ni. Jadi cukup hebat. Dan saya tak beringat satu pergaduhan berlaku antara 3 buah sekolah. SMK Tengku Panglima, SMK Jalan Paya Besar dan juga SMK Lunah. Pada masa tersebut saya tengok pelajar Melayu dengan pelajar India bergaduh, dan dia tak kira lah. Dia kira kalau India jumpa Melayu akan pukul Melayu, Melayu jumpa India akan pukul India. Jadi polis pun buat perkampungan di situ. Dan akhirnya pada masa tersebut tak ada pengetua. Saya lah mampu pengetua di Jalan Paya Besar tu apabila Cikgu Zulkifli Osman dia bertugas dengan kerajaan negeri Kedah. Jadi saya lah mampu, dan polis pun berkampung. Dan alhamdulillah saya ingat lagi bila kita buat keputusan buang 18 orang pelajar.
pelajar Melayu dan pelajar India. Dan waris-waris ini boleh terima. Waris-waris tak kata apa. Yang tu lah saya amat bersyukur lah, saya memang berdoa, semayang dan sebagainya, supaya waris-waris ini dia boleh terima hukuman yang kita kenalkan ke anak-anak pelajar mereka. Jadi buang 18 orang, barulah tenteram SMK Jalan Raya Besar itu. Jadi inilah satu yang saya ingat juga sampai sekarang apabila berada di SMK Jalan Raya Besar. Dan pada tahun 2011 saya dilantik sebagai ketua di sekolah yang pertama, ialah SMK Taman Selasih. Lepas tu ke sekolah menengah SMK Taman Selasih 2 tahun 3 bulan, ditukarkan ke SMK Padang Serai selama setahun 4 bulan, kemudian ditukarkan ke SMK Kulim sebagai ketua selama setahun 10 bulan. Jadi kemudian dilantik jadi PPD. Dilantik jadi PPD. Dalam pemilihan nanti jadi PPD ini, di mana yang diterangkan oleh pengarah tadi, dan ada pihak yang telefon saya, pihak memang bila kita sembang tadi dengan masa di PPD Cameron pun akan melibatkan ahli-ahli politik. Jadi telefon saya, dia kata dipilih untuk nak tanya mau nak jadi PPD, dia tanya macam tu. Jadi saya kata saya tak boleh saya tak boleh kan, saya apa seronok di sekolah ni. Dia kata kalau Cikgu Zul tak boleh, tak mau jadi PPD, Cikgu Zul nak cadang siapa? Yang pertama saya kata Cik Rashid. Cik Rashid timbalan PPD masa tu. Dia kata tak boleh sebab grade tak sampai lagi. Kemudian saya kata Cikgu Ismail dulu pernah jadi timbalan di PPD yang mau bersara di Kolej Sakit Penang. Ismail Maisha. Dia kata tak boleh, Cikgu Ismail sakit jantung. Sakit jantung. Memang Cikgu Ismail sakit jantung. Lepas tu saya tak tengok dah orang lain. Saya tak tengok. Dia kata sekarang ni pilihan hanya Cikgu Zul saja. Lepas tu dia minta maklumat apa semua, saya pun bagi. Saya bagi. Dan tak lama kemudian lah. Jadi ini urutan apa yang disertakan oleh pengarah. Pada malam tersebut, malam hari guru tu, kita buat satu program outreach di Jabat Pendidikan Daerah Kulim Bandar Baru tu bersama dengan IAB. Saya ingat lagi apabila malam tu lepas itik lah perasmian, lepas dah itik dalam kolam dan habis tamat dia, Tuan Titeri jumpa saya. Dia kata, Cikgu Zul, pengarah nak jumpa. Saya dah kata SMKK ni buat pula ni ada masalah. Malam-malam pun pengarah nak jumpa, nak beritahu. Tunggu. Lepas tu pengarah Tuan Titeri kata, ni apa ni Cikgu Zulkifli. Lepas tu Datuk Azriah kata, tak apa, saya kenal. Jadi Datuk Azriah ni dia kenal melalui saya pada masa tersebut ialah pengurusi MPSM Daerah Kulim. Jadi dalam program-program, sebab dia boleh ingat saya tu sebab dia minta saya mohon jadi SIP plus, kerana pada masa tersebut kita agak kritikal dari segi bilangan SIP yang perlu dilantik. Jadi dia minta saya mohon untuk jadi SIP. Sebenarnya saya isi borang untuk jadi SIP. Saya serah kepada Cik Rashid. Setelah dipujuk oleh Cik Rashid dan juga Puan Azizah Ishak pada masa tersebut, isi. Tapi dalam hati ni pun tak berapa nak minat. Tapi tanya so isi juga. Lepas tu saya naik kereta dengan Puan Umi. Dia cerita, dia kata dia pun minta SIP plus, bukan SIP plus. Jadi mohon SIP plus. Jadi Puan Umi pun kata dia minta juga. Saya asal doa. Saya tak boleh tanding dengan Puan Umi. Kan, saya pun tak kata apa, saya senyap ya. Minta doa borang aku lepas tepi ya. Puan Umi akan dilantik. Jadi sebenarnya Puan Umi dilantik ya. Jadi saya masih kekal di SMKK sebagai ketua sampai dilantik juga jadi PPD. Dan saya pun masa tersebut saya berjumpaan dengan waris pelajar-pelajar cemerlang. Sebab saya target pada masa tersebut, tahun tersebut supaya ada 15 orang
akan dapat serigi dalam SPM 15 orang. Jumpa kawan. Lepas tu saya nak cakap pula dengan semua mula-mula dengan semua SPM, lepas tu dengan 25 orang calon cemerlang yang kita rasakan akan dapat serigi. Tengah duk cakap, tiba-tiba seorang ibu kanan masuk. Dia kata pengarah nak jumpa jam 3 petang. Dan masa tu pukul 1 lah, jam 3 petang. Saya bila kata pengarah nak jumpa jam 3 petang, jam 3 petang ni saya duk kata memang api lah kata kali ni. Jadi saya pun bawa kereta daripada pukul 1 tu sampai dan memang lah sama dengan tuan pengarah yang ada pada masa dulu, Tuan Haji Turi, Cik Aziz Rahman, Tuan Aziz Rahman, sama-sama ada di bilik pengarah. Jadi terima dan balik dengan deringan telefon, dengan WhatsApp apa semua saya tak angkat. Duk fikir dalam kepala ni, aku nak buat macam mana, aku nak buat macam mana, bawa kereta balik. Tak jawab. Cuma saya duk tengok, kalau kata daripada jabatan saya jawab. Okey, jadi itulah sejarah perkhidmatan saya sehingga hari ini. Dan saya membuat keputusan untuk Sarawak ni. Yang pertama ialah atas faktor kesihatan. Atas faktor kesihatan. Yang kedua atas faktor tidak mampu mengejar teknologi yang ada sekarang. Bila Encik Syahir duk cerita tu pun dah naik ni. Syahir angkat dua-dua tangan kan. Belah ni. Ya. Cuma saya rasa lega sikit. Saya agak rasa lega sikit tentang teknologi ni. Bila Tuan Haji Turi dalam surat di mana di Langkawi saya rasa apa? Tuan Haji Turi sebut saya, Cikgu Zul, Tuan Haji Aziz, kami ni nak minta mubarakah. Saya rasa lega sikit lah. Tak termampu nak mengejar. Bila orang kata apa nama ni COVID-19 tu, tempoh pandemik COVID-19 tu, kita ada yang BDR apa sepatutnya tak tinggi lah kita punya tekanan stres kita, tapi masa tersebut memang tinggi. Seperti mana kata Tuan Merah, pukul 9 bagi tahu, pukul 10 nak mesyuarat. Kemudian dia punya apa nama link tu pula saya ubah yang ni nak belajar, nak dapat link tu pun susah. Yang tu lah buat saya terus net ke bilik semua manusia kata tolong sedia, saya nak salat tempat. Jadi mereka masa tu Tuan Haji Ismail memangku pengarah. Saya tanya Tuan Ismail, sokong bagi dulu cepat Tuan Haji Ismail kata tak boleh, kena tunggu pengarah main lah. Kena tunggu pengarah. Jadi minggu pertama pengarah hadir bertugas, tu dia telefon saya. Betul kan Cikgu Zul nak salat? Saya beritahu betul, memang betul. Tapi saya tak tulis lah dalam orang tu faktor kesihatan. Memang saya ikut ayat-ayat orang lama, sudah tidak berminat untuk meneruskan perkhidmatan. Sudah tidak berminat untuk meneruskan perkhidmatan. Memang tak logik ayat tu. Mula saya kaji tu, sudah tidak berminat untuk saya kata takkan PPD nak kata macam tu kan? Tak susah, tapi tulis juga. Jadi akhirnya atas sokongan Tuan Pengarah, jadi dapat lah. Alhamdulillah lah. Saya dapat, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua. Dan memang saya seronok, saya gembira bersama dengan dunia pendidikan bersama dengan dunia pendidikan daripada dulu, bersama-sama dengan rakan-rakan PPD yang begitu akrab sekali. Bukan tahun ini saja, mula saya berkhidmat dengan Tuan Haji Rahim menjadi presiden. Tuan Haji Rahim menjadi presiden masa tu Cikgu Dek dia awal sikit pada saya tahun 2017 juga. Kami sama-sama dengan Cikgu Mak Latif dan sebagainya, dan pernah melawat Thailand. Naik van yang di seorang pegawai yang rajin ikut Somali. Romli Somali. Cuma daripada pergi ke Hanyai pergi Chiang Rai, Laos, masuk balik ke Chiang Mai balik. Jadi beberapa hari, banyak hari. Dan masa tersebut syarat dia tak boleh bawa isteri.
yang duk tanya banyak sangat Haji Amiruddin. Ya, yang bersama juga lah. Tuan Amiruddin. Dia duk tanya, tak boleh bawa isteri lah. Isteri saya duk tanya. Tuan Haji Rahim Muhammad tak boleh. Kalau nak bawa isteri tak boleh, tak payah pergi. Jadi yang pergi semua lelaki kan. Jadi begitu juga dengan PPD yang silih berganti. Jadi saya ucapkan terima kasih. Begitu juga dengan pegawai di JPN. Cuma sekarang ni saya pun tak berapa kenal yang lama yang baru, yang lama-lama tu, yang lama dah tugas, yang lama dah berada di JPN saya kenal. Terima kasih di atas bantuan khidmat bakti yang telah diberikan. Kadang-kadang saya ada masalah, saya akan hubungi lah. Kemudian terima kasih lah kepada barisan timbalan PPD juga. Cikgu Ismail ni saya kenal masa masing-masing jadi penyelia peperiksaan. Sebab tu dalam NPSM, Cikgu Ismail ni tukang ambil gambar dengan video dia tu. Dia memang juru gambar hebat. Sebab tu dia ambil gambar elok-elok belakang. Dengan terima kasih juga Haji Syukri, Tuan Malik, Tuan Sobri dan semua sekali lah. Dan untuk dalam ucapan saya kemarin saya ucap dalam majlis Jamaah Hari Raya Kapten Batu Petang dengan PKP pembantu takbir di PPD. Jadi daripada awal saya duduk sama ada di sekolah ataupun di PPD, yang selalu saya tekankan kita mesti menjadi si kemam Cina. Ada yang cikgu-cikgu ingat sampai hari ini. Yang sekolah lain pun bila ucap selamat hari lahir kemarin, ada yang sebut lagi, saya masih ingat kata-kata cikgu, kita mesti menjadi si kemam Cina. Belum disuruh sudah pergi, belum dipanggil sudah lari. Mana tak suruh lagi dah buat dah. Jadi pantas. Kemudian saya minta mereka ni berpegang pada 3K. Yang pertama ialah komunikasi. Kerana komunikasi lah yang banyak menimbulkan konflik di antara pegawai-pegawai di PPD dan juga di antara guru-guru di sekolah. Jadi komunikasi. Yang kedua ialah kemanusiaan. Kita harus kena ada kemanusiaan. Kadang-kadang cikgu-cikgu bermasalah, kadang-kadang pegawai bermasalah, yang kadang-kadang kita cuba cerita. Bila kita dengar cerita tu baru kita tahu apa yang mereka alami. Kena ada kemanusiaan. Kadang-kadang dia datang lambat seminit. Kadang-kadang, jarang-jarang kita pun dah setengah pengetua tu dia dah bagi warning. Bukan bagi warning, dia leteran dia tu lebih daripada 30 minit, 40 minit. Dia lewat seminit lah. Lewat seminit, kenalan. Lepas tu dia nak cuti, anak sakit dan sebagainya. Nak dapatkan borang pun susah. Nak isi borang cuti sakit. Lepas tu nak, kerana leteran tu nak serah lagi. Jadi kemanusiaan. Kemanusiaan. Ada cikgu yang mengadu kepada saya, pengetua tak bagi. Seorang cikgu perempuan, pengetua tak bagi nak temankan anak dia di hospital masuk wad, anak kecil. Jadi kita kena ada kemanusiaan. Macam pengarah cerita yang umur 38 baru dilantik jadi cikgu, anak 2 bulan dan sebagainya. Kena ada kemanusiaan. Kemudian yang ketiga ialah kena ada keseronokan. Jadi kita seronok kerja. Sekarang ni saya nampak memang kita seronok kerja. Seronok kerja. Jadi tadi pun pengarah dalam setiap perjumpaan dia okey. Lepas ni kita akan pergi Anjay pula. Jadi tindakan perancangan lah kan. Rancang lah. Pengarah sebut kan Anjay pula kan. Pengarah nak buat di Cameron Highland ni, dia sebut depan saya di Sabah. Di Sabah. Dekat nak balik tu dia kata lepas ni kita pergi Cameron Highland pula. Sekali kita buat persarahan Cikgu Zul sekali dengan mesyuarat. Jadi bila Cikgu Rahim dengar terus apa nama ni. Jadi kebersamaan tu ada, keseronokan bekerja tu ada. Sesuai dengan slogan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf lah di atas kesalahan dan kesilapan
sepanjang saya bersama dengan tuan-tuan dan perempuan dalam alam pendidikan ini. Jadi saya ni marah ni kurang sikit, saya beritahu lah. Marah, tak boleh nak marah. Kadang-kadang kalau saya marah memang ni lah, terkesan juga lah kalau saya marah. Saya pernah marah seorang BO sampai hari ni dia dah minta maaf kat saya. Jadi terkesan. Dan kalau saya marah, bukan saja orang yang kena marah tu terkesan, saya pun terkesan. Kadang-kadang malam tak boleh tidur. Pasal apa aku marah dia kan? Macam mana nak berbaik-baik dengan dia? Jadi kita pun jadi susah hati. Jadi saya jangan marah lah. Saya jangan marah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Cikgu Zul untuk terus berada di atas pentas bagi acara berikutnya. Majlis makamkan ucapan terima kasih di atas turut berada di atas pentas diiringi oleh Tuan Haji Ismail bin Osman, pengurusi pengelola program kita pada malam ini. Silakan Tuan. Acara berikutnya ialah penyampaian cenderamata, tanda ingatan, tanda kasih sayang, tanda kebersamaan kita selama ini. Jadi untuk menyampaikan cenderamata ini, silakan Puan Prem yang agak istimewa. Silakan Puan. Silakan. Yang agak besar. Silakan. Tuan Haji Zul, saya itu besar tu, tak apa, mental pun besar. Boleh isi banyak. Terima kasih Puan Prem. Seterusnya silakan Ustazah Fadilah, PPK Sektor Pendidikan Islam, untuk menyampaikan cenderamata kepada Tuan Haji Zul. Silakan. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Selanjutnya silakan Tuan Haji Syukri Syafi'i, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran. Cenderamata ni juga hebat ni. Terima kasih Tuan Haji Syukri. Seterusnya silakan Cik Azwa, KPP Sektor Integriti. Baiklah. Adik Melak. Terima kasih Cik Azwa. Seterusnya silakan Cik Aziz Selamat, Ketua Kaunselor Pendidikan Negeri Kedah. Terima kasih Tuan Haji. Silakan Cik Zaki, KPPK Sektor Infrastruktur dan Perolehan. Terima kasih Cik Zaki. Kalau sebut tadi Cik Zaki lambat lagi. Seterusnya silakan Cik Syahir, KPP Sektor Sumber Teknologi Pendidikan. Semua ada duduk belakang ben. Risau dah. Lain bagi last. Terima kasih Cik Syahir. Seterusnya silakan Puan Mahani, KPP Sektor Teknologi Maklumat. Semua ben ada duduk Bapak satu. Pusara Tuan Haji Zul. Terima kasih dari Sektor Betul je bagi tu minta, saya je bagi.
Seterusnya silakan Tuan Haji Turim, KPPK Sektor Pentaksiran dan Pembicaraan. Ni apa ni? Terima kasih Tuan Haji Turim. Seterusnya silakan Cik Sabri, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Murid Jabatan Pendidikan Negara. Terima kasih. Yang penting bukan beg tu dalam. Jadi bukan main sekali ya. Silakan Tuan Haji Mohtar, KPPK Sektor Pendidikan Khas. Ini yang paling selesa. Macam tahu lah kata malam ni nak sejuk. Terima kasih Tuan Haji Mohtar. Yang penting isi Sini dalam. silakan Yang penting isi Cik Malik, Sektor Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pengurusan Sekolah. Ini mesti hari-hari guna. Terima kasih. Terima kasih. Hari-hari guna. Mana ni dia guna lah. Baik. Seterusnya silakan Tuan Haji Ismail, Yang tahu Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Perancangan dan Pengurusan Pendidikan. saya ingat beg kita boleh mahal. Dipersilakan Tuan Haji Basori mewakili rakan-rakan PPD seluruh negara. Terkait melancong ni. Sampul kecil dalamnya macam Cik Balik beritahu tadi ya. Seterusnya dipersilakan Tuan Haji Ruzaini, Pengarah Pendidikan Negeri Darul Rahman, untuk menyampaikan cenderamata sama juga macam Cik Balik kata tadi. Ibrahim. Ya. Jangan kita bangun besok kotak kita dekat luar ni. Terima kasih Tuan Haji Ruzaini. Tanya kepada Tuan Haji Zul. Terima kasih juga kepada Tuan Haji Ismail. Alhamdulillah, selesai sudah majlis kita pada malam ini. Dimaklumkan sebentar tadi bahawa beliau akan bersara mulai 1 bulan 6. Sama-sama kita doakan semoga di alam persaraan ini Tuan Haji Zulkifli terus diberi kesihatan yang baik, dan insya-Allah di masa-masa akan datang kita masih berpeluang untuk bersilaturahim bersama-sama dengan beliau. Jadi bagi meneruskan acara, dengan hormatnya dipersilakan tuan-tuan tetamu utama, tuan-tuan dan puan untuk menikmati jamuan makan malam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Baiklah, sambil kita menikmati jamuan, seperti biasa, senarai lagu dah ada pada saya. Nanti saya akan sebutkan, saya akan panggil nama. Kalau namanya tak disebutkan, saya akan sebutkan jawatan.